Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel cikgu, bukan cikgu komen. Hari ini cikgu masih lagi dalam bab integer, bab 1 form 1. Dan ni adalah 1.3, bahagian 1.3 dalam buku teks, membincangkan berkenaan dengan pecahan. Perkara pertama dalam bab ni, dalam subtopik ni adalah dia nak bandingkan pecahan kecil dan besar. Sebelum tu cikgu nak recall balik berkenaan dengan pecahan ni. Dulu masa awak sekolah dulu awak belajar dah pecahan ni. Jadi sepatutnya dia tidak menjadi satu masalah yang besar lah. Okey. Antara pecahan yang awak telah belajar hari tu, cikgu pilih dua jenis. Yang pertama adalah 1/5. Maknanya bukan sifir. Maknanya pecahan per 5. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Sini 5/5, tapi cikgu tulis 1 lah. Ataupun pecahan 1/3. 1/3, 2/3, 1. Iaitu 3/3 lah sini ni. Lepas tu 1/3, 1 2/3. Okey, hak ni belajar dah. Sebab tu cikgu tulis awal lagi. Manakala di sebelah kiri ni belum belajar lagi. Cikgu ajar itu berkenaan dengan lift. Berkenaan dengan lift hari tu. Kat mana ni? Ni sebelah kanan makin besar, sebelah kiri ni makin kecil. Jadi kosong ni macam cermin je. Belah ni 1, belah ni 2. Okey, tengok. Kosong. Ni 1, ni pun 1, tapi dia ada negatif. Ni 2, ni 2, tapi dia ada negatif. Ni 3, tapi dia ada negatif. Tu je beza dia. Lepas tu, macam ni sepatutnya tepi ni adalah negatif 1/5. Sebab dia saling je kan. Hak ni 2/5. Tapi ada negatif. Hak ni 3/5. Sini 4/5 ada negatif. Sini 1. Tu. Jadi dapatlah satu garis nombor yang betul. Hak bawah ni pula. Ni 1/3. Sini 1/3 juga, tapi dia ada negatif. Sini 2/3 juga, tapi dia ada negatif. Ni 1. So sini 1, tapi dia ada negatif. Ni 1/3 dia ada negatif. 2/3 dia ada negatif. Siap. Nampak macam rumit. Biasanya pelajar-pelajar dia jadi tak boleh nak bayang ni. Kalau nombor bulat macam hak ni, okey lagi. Dia boleh bayang lagi. Walaupun nombor tu 27 ke 16 ke. Tapi mari pecahan sudah lalu. Okey, ni ada trik dia. Baik. Bandingkan pecahan. Kalaulah nombor tu per yang sama, senang lah sebenarnya, senang. Tapi apa jadi kalau awak dapat soalan yang nombor gini. Ni nombor. Nombor bercampur-campur gini. Ada per 3, ada per 4, ada per 2. So macam mana awak nak buat? Okey. Jadi cikgu tentukan, cikgu letak dekat sini, dia ada dua cara. Cara lama dengan cara senang. Ni bukan cara baru. Cara lama dah juga, tapi jarang diguna pakai. Cikgu tak pasti kenapa. Tu. Baik. Jadi, untuk kita buat garis nombor, tujuannya adalah untuk kita tentukan siapa besar, siapa kecil. Dan mestilah dia suruh letak dalam garis nombor. Jadi, cikgu nak buat garis nombor ni, cikgu kena tahu dulu siapa kecil, siapa besar. Cara lamanya adalah awak kena samakan penyebut. Ni cara lama cikgu letak dekat sini. Samakan penyebut. Ni cara lama. Dulu cikgu belajar dulu pun berapa? 15 tahun lepas. Itulah cikgu kata, okey, kena samakan penyebut, samakan penyebut. Jadi, siapa yang masalah dengan sifir ni dia memang dia susah lah ni. Okey, tak apa.
Jadi, untuk 3/4. Ni kat 3/4. Kita buat kira-kira sini. 3/4. 1/3. 1/2. Negatif 1/2. Okey. Ni. Jadi sifir berapa lah? Susah lah, susah. Sifir berapa yang sama? 4, 3, 2, 2. Sifir berapa yang sama? Okey. Tapi cikgu tak nak panjangkan masa lah. Okey, sifir dia adalah sifir 12. Tu sekiranya awak ingat sifir, memang awak mudah je nak buatnya. Kalau ingat sifir. So, sifir 12. Nak buat per ni, penyebut. Nak buat penyebut ni, dia jadi 12. 12, 12, 12, 12. Barulah kita tahu siapa besar, siapa kecil. Macam kisah ni. Dia tahu dah dia per. Siapa nombor besar hak atas, mestilah dia lebih besar daripada nombor yang kecil. Sekiranya dia ada per yang sama. Tapi hak ni 1, 1, 1. Ni ada negatif, biarlah. 1, 1. Bawah ni lain. Bila lain, atas ni kita tak nak kata siapa besar atas, dia lebih besar nilai dia. Tak boleh. Jadi kita kena buat pecahan penyebut dekat bawah ni jadi sama. So, untuk jadikan penyebut dia 12, kena darab apa? Darab 3, darab 3. Darab 3, darab 3. So, jawapan dia adalah 9/12. Manakala hak ni darab 4, darab 4. Jawapan dia 4/12. Hak ni darab 6, darab 6. So, jawapan dia adalah 6/12. Hak ni darab 6, darab 6. Jawapan dia adalah negatif 6/12. Jadi nampaklah sini. Siapa dia yang besar, mesti duduk belah kanan. So, cikgu pun buatlah garis nombor. Dia depak je. 1, 2, 3, 4. Paling kecil sekali mestilah nombor negatif. Negatif 6/12. Lepas tu, nombor seterusnya, hak ni positif semua. Kita tengok atas tu. Kecil ke besar? Paling besar. Paling besar, ni paling kecil. Ni 4/12. 6/12. 9/12. Itulah cara lama. Susah. Okay, cara senang. Cara senang. Paling mudah sekali. Dengan benda ni. Cikgu bagi tahu dah. Video tempoh hari itu. Cikgu kata, kalkulator ni sangat penting untuk sekolah menengah. Dia bukannya nak uji ni. Nak uji awak buat penyebut ni sama ke tak. Bukan Ni cara senang adalah kalkulator. Cikgu salin balik pecahan dia. 3/4. 1/3. 1/2. Negatif 1/2. Baik. Pelajar-pelajar. Kalkulator ni sebenarnya kalau contoh kita tulis pecahan, kita boleh tulis balik. Kita boleh tukar daripada pecahan kepada perpuluhan. Awak tengok deh. Contohnya hak ni. 3/4. 3/4. Sama dengan. Dia akan dapat 3/4 ni. Tekan ABC ni. Dia akan tubik situ. Perpuluhan. 0.75. Okey.
1 siap. 3/4. Hak ni 1/3. 1/3 tekan sama dengan dulu. Ni sama dengan ni. Kena tekan sama dengan dulu. Sama dengan baru tekan ABC. 0.33 Hak belakang tu biarkan dia, kita ambil 2 tempat perpuluhan. 0.33. 0.33. 1/2 on 1/2 tekan sama dengan dulu. Lepas tu tekan ABC 0.5. Dan hak ni tentulah 0.5 juga sebab nombor dia sama. Cuma dia ada negatif 0.5. Saja cikgu nak buat cara cepat sikit. Bukan cara cepat, cikgu tak naklah tekan sama ni. Sebabnya nombor sama, so kita tahulah mesti nilai dia sama. Awak kena tahu gitu. Nombor sama, nilai sama. Bezanya hak ni ada negatif, hak ni tak ada negatif. Tu je beza dia. Jadi terus akan dapat siapa besar siapa kecil. Tak payah awak fikir. Hak ni cikgu buat cepat sebabnya cikgu ingat sifir. Cikgu tahu dah. Sifir 12 ni 4, 3, 2, 2. Cikgu tahu dah. Sifir 12. Ataupun penyebut 12. Hak ni siapa tak ingat sifir ni lah cara dia, awak tekan je kalkulator. Tak ada siapa marah. Cumanya bila dia suruh kita buat garis nombor, bukannya dia nak nombor ni. Tak. Dia nak nombor ni balik. Nombor asal balik. Awak ambil ni. Empat 2, 3, 4. Tulis je lah. Okey, tengok siapa dia takut tersilap ataupun takut tertinggal, kita pilih terus. Sini paling kecil. Ni paling kecil. Ni nombor 1. Siapa lagi lebih kecil? Ni. Sini. 2. Lagi siapa lagi paling kecil? Ni. 3. Sini. 4. Tu. Lepas tu tulislah nombor asal dia tu. Negatif 1/2. Nombor 2, 1/3. Nombor 3, 1/2. Nombor 4, 3/4. Dapatlah susunan mengikut urutan. Ni. Ni cikgu ada salah ni. Awak perasan deh. Ni per 12 belakang. Sepatutnya kita kena tulis macam ni. Jadi kita cek balik. Hak ni. Kita cek balik hak ni. Hak ni 6/12. Cikgu ambil nombor ni kat balik. Salah dah, tak boleh nak padam. Negatif 1/2. Sini. Tu. Negatif 1/2. Lagi 4/12. 1/3. Tu. Lagi 6/12. Sini 1/2. Last sekali 9/12. Tu kan sama tu. Jadi harap kaedah ni membantu awak. Dia bukannya cara baru. Ni bawah ni bukan cara baru, cara lama juga. Tapi cikgu tak pasti kenapa di sekolah dia tak suruh buat benda ni. Mungkin sebabnya dalam buku teks tu dia mula-mula dia keluarkan pecahan, lepas tu barulah dia ajar perpuluhan. Tapi sebab cikgu fikir, kenapa kita nak susah? Awak tahu dah perpuluhan ni. Cuma hak ni je awak tak belajar. Perpuluhan negatif. Jadi di sekolah cikgu lah. Cikgu terus ajar cara ni. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar memang tahulah trik dia. Kita tak perlu ingat sifir, tapi trik dia. Nombor ni dia boleh tukar jadi perpuluhan. Dan bila jadi perpuluhan, nilai dia sama ni. Sama besar sebenarnya. Sama besar. So pecahan hak ni, susunan dia adalah sama dengan perpuluhan hak ni. Sama. Sebab itulah dia boleh buat kaedah trik macam ni. Tekan kalkulator, ambil nombor asal, tulis balik dalam garis nombor. Terus awak akan dapat jawapan yang betul. Okey? InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.